Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, sebelum ni korang dah dengar kan part 1 daripada Kak Fah. So kita sambung part 2. Tak nak buang masa lagi. Kak Fah, teruskan cerita part 2 Kak Fah. Okey, ni cerita masa time ni akak masih kecil. Masa time tu akak umur dalam 8 tahun lah masa tu. 8 tahun betul. Okey, masa tu ni saya nak cakap sikit lah Ni masa time ni terjadi, masa time tu arwah kakak saudara akak meninggal. Masa dia meninggal tu umur dia baru 18 tahun. Dia meninggal accident motor lah So akak tak nak cakap banyak. Dan masa dia meninggal tu umur dia baru 18 tahun. Jadi pada hari yang 2 hari lepas dia dikebumikan tu, malam tu arwah mak dia ternampak arwah balik ke rumah. Okay. Jadi arwah kakak saudara ni, my cousin ni, dia meninggal accident motor. Jadi dah dikebumikan apa semua malam tu lah. 2 malam lepas tu mak dia ternampak dia dekat rumah. Mak dia ternampak di dalam rumah dengan berkafan. Jadi dia balik lah masa time tu. Tak tahulah pasal akak masa tu masih kecil. Jadi tak clear betul lah story dia. So itu bila mak dia dah ternampak dia, mak dia lari rumah. Berapa malam lepas tu mak dia lari rumah. So masa time tu akak masih umur 8 tahun kan. Masa time tu akak suka tidur rumah nenek akak. My arwah father punya mak lah. Kira nenek sebelah bapak lah. Jadi pasal nenek, masa akak kecil nenek akak jaga akak. Pasal mak akak bertugas. Jadi akak selalu nenek akak jaga. So akak kat rumah nenek akak masa tu malam lah. Pasal dulu nenek akak tinggal tingkat 8. Akak tinggal tingkat 7. My uncle tinggal 9. Then my cousin ni, yang my makcik saudara ni punya anak, kira my kakak saudara yang meninggal ni, tingkat 9 juga. Tapi lain punya area lah. Cuma satu blok. Jadi yang makcik, my kakak saudara yang meninggal ni, bila dia agaknya dia balik rumah dia agaknya masa, kita tak tahulah roh dia ke apa, kita tak tahulah kan. Kalau kata orang kalau meninggal rohnya dah diangkat kan. Kita tak tahulah, mungkin korin ke apa begitulah. Jadi dia agaknya dia balik tengok mak dia tak ada. Dia macam benda tu meninggal ke rumah nenek akak. Pasal rumah nenek akak dekat 8. Jadi masa time tu malam tau, dalam akak masih ingat lah, dalam masa tu dalam pukul 10 lebih 11. Arwah datuk akak kerja malam. Pasal arwah datuk akak dia kerja macam bukan office lah. Arwah datuk akak tu macam kerja simen, macam bikin simen. Jadi dia kerja shift malam. So dalam rumah tu cuma akak, nenek akak dengan makcik akak, bapa akak punya adik lah. So kita 3 je kat rumah pula, semua perempuan. Jadi kita tengah tonton TV ni, habis pintu, pasal rumah nenek akak ni rumah corner. Jadi bila kalau corner tu tak ada orang boleh lalu lalang lah kira kan. Jadi daripada tepi tu macam nenek akak macam terperasan tau. Macam kita dah tengok TV ni, jadi nenek akak macam daripada dapur tau, dia keluar daripada pintu dapur. Pasal rumah nenek akak ni, pintu dapur dengan pintu depan tu menghadap-menghadap. Betul-betul macam daripada dapur tu boleh nampak kat luar lah. Jadi macam nenek akak daripada dapur tu dia ternampak macam ada orang menjenguk-jenguk tau dekat luar. Macam nenek akak macam ternampak
benda lah. Akak tak tahu lah benda putih ke apa. Pasal kita tak nampak. Pasal akak dengan makcik akak tak nampak. Yang nampak nenek akak. Jadi nenek akak tu daripada dapur tu, nenek akak tengok. Sekali bila dia tengok, rupanya baru dia perasan yang benda tu actually mai arwah kakak Zara bernafas kat luar pintu tu. Itulah sekali nenek akak ni macam nenek akak ni macam dah terkanjak. Astaghfirullahalazim. Nenek akak tahulah nenek akak macam orang tua kan. Jadi nenek akak macam Allahu Akbar. Arwah Nana kata nenek. Sekali my aunty pun dah takut tau. Pasal my aunty tahu apa dah meninggal kan. Jadi my aunty takut. My aunty ni memang penakut. Jadi my aunty ni terus tarik akak masuk dalam bilik. Masa tu akak macam budak lah. Jadi macam kita macam terpinga-pinga tak tahu apa kan. Sekali ni makcik akak ni tarik akak masuk dalam bilik. Makcik kata, jangan keluar. Tunggu sini. Kalau akak cakap, siapa tu, kenapa? Macam kita tak tahu kan. Dia akak cakap, kenapa? Sekali nenek akak dengar lah. Akak dengar tau benda tu nangis kat luar rumah tau. Dia nangis. Dia punya suara tu macam sayup gitu tau. Sekali dia macam, kali dia cakap dengan nenek akak lah. Dia tanya, cik, mana mak saya? Saya nak mak saya. Mana mak saya? Dia tanya gitu. Sekali nenek akak cakap, Ana, pergilah balik tempat kau. Mak kau tak ada rumah, Ana. Kau pergi balik. Kau bukan kat sini. Nenek kata itulah. Berdepan-depan cakap macam tu? Berdepan, ya betul. Pasal nenek akak dekat pintu dapur. Tapi nenek akak bukan dekat pintu hall tu lah. Nenek akak dekat pintu dapur jauh sikit lah. Ada dalam 3 meter gitulah. 3 meter daripada dekat pintu luar tu lah. Akak dengar lah suara conversation tu. Akak dengar suara. Dengar. Jelas akak dengar suara arwahnya. Pasal my kakak saya kan, of course I know lah dia punya voice macam mana. Dengar dia nangis. So macam dia cakap mak nenek akak lah. Cik, mak saya mana? Saya nak mak saya. Kata dia. Kali kata, saya balik rumah nak mak saya. Saya nak mak saya. Macam itulah kata dia. Sekali nenek akan cakap, pergi Ana, kau dah bukan lagi tempat sini. Ini dah bukan lagi tempat kau. Pergi balik tempat asal kau. Nenek akan macam cakap itulah. Sekali nenek kata, nanti cik bilangkan mak kau. Biar mak kau datang kubur kau. Nenek akan cakap itu. Sekali dia agaknya dia tak ada choice kan. Benda tu tak ada choice kan. Jadi terus nenek akan baca ayat kursi. Lama-lama dia punya dia nangis tu. Terus pelan-pelan terus hilang. Kali bila dah hilang tu macam ada lah nenek akak pun macam tercegat dekat pintu dapur tu. Ada dalam 15 minit lah nenek akak tu macam tercegat gitu kan. Kali bila dia dah dapat macam bila my aunty tengok macam dah tak ada bunyi, dah tak ada apa, makcik akak bawa akak keluar. Jadi makcik akak cakap, mak, tutup pintu lah mak. Jadi nenek akak cakap, kau tutup lah, aku tak nak tutup. Mak dengan anak pula yang bertekak suruh tutup pintu. Sekali akak cakap lah, last yang tutup pintu, aku juga lah pergi tutup pintu. Akak juga yang tutup pintu. Akak tutup pintu. Apalagi kita 3 orang ni dah takut kan. Tidurlah satu bilik. Kali besok paginya my nenek bilang, nenek akak ni bilang dengan mak dia lah. Bilang dengan maknya si arwah ni. Jadi mak dia pergi kubur dia. Agaknya mak dia cakap apa dengan dia ke apa. Mak dia ini agaknya mungkin pasal mak dia sedih lah. Pasal anak perempuan satu-satunya kan. Jadi agaknya mak dia dah cakap dengan dia ke apa. Dah tak ada kakak saya tu. Itu part lah. Tu akak cakap. Memang akak tadi kan cakap akak memang daripada kecil memang boleh nampak benda-benda ni semua. Tapi nasib baik yang masa benda tu datang rumah nenek akak tak nampak. My nenek nampak. Nenek akak kata muka dia memang sama dengan arwah kakak saudara kakak ni. Muka dia macam sebab dia accident motor kan. Jadi dia punya muka tu macam biru hitam, blue black gitulah. Sebab muka sama memang arwah dia kata nenek akak. Pasal kain kapan tu semua. Ada yang cakap tak tahulah, tapi kita tak tahulah. Wallahu alam lah itu benda mana ke atau korin dia kita tak tahulah. Cerita ni macam ada lebih kurang kat dalam filem-filem kan. Aku ada perasan dalam cerita movie Melayu kan. Dia macam roh tak tenang datang jumpa. Ada tu yang sebab memang anggota tak dia tak sempurna kan. Dan dia nak cari balik dia punya anggota ataupun barang dia kan. Tapi tak sangka pula kan betul-betul ada terjadi sebenarnya kan. Ada. Ni dia cari mak dia. Pasal dia memang anak mak. Jadi
Itulah dia. Okey Kak, next cerita. Yang lagi satu ni. Ni cerita yang ini masa time ni akak nak kahwin masa time tu. Okey, seperti orang tahu orang semua mesti tahu, kata orang kalau pengantin tu lagi seminggu ke 2 minggu nak nikah tak boleh keluar rumah. Pantang orang dulu kan tak boleh keluar rumah, lagi 2 minggu tak boleh keluar apa semua kan. Okey, ni akak nak cakap masa time tu akak punya wedding anniversary ni hari Jumaat ni tau. My wedding anniversary 10 tahun. So masa time tu 10 tahun lepas masa akak nak nikah, exactly New Year. Masa time tu New Year lah. Akak teringat masa time tu New Year, on 31st December. New Year Eve betul. Pasal masa time tu akak keluar pergi, kita pergi Orchard lah masa tu, pergi Orchard. So akak dengan suami, bakal suami masa tu, kita beli last minute punya barang hantaran lah untuk kita punya persiapan nikah. Jadi hari tu kita sampai bawah blok rumah akak tu dalam pukul 11.30. Pukul 11.30. So masa time tu kalau siapa yang tengok ikut cerita Malam Seram mesti kenal dengan Casey kan. Masa time tu Abang Casey masa time tu dia masih dekat Ria. So dia masih MJ12 masa tu. Jadi akak cakap dengan bakal suami, cepatlah, dah pukul 11.30 ni nak dengar Casey malam ni. Casey nari. Pasal akak memang fan dia. Sekali akak cakap dengan suami, akak nak dengar Casey ni, cepatlah orang balik nak siap-siap nak dengar Casey, kata itu. Sekali suami akak macam gurau. Suami akak cakap apa? Alah tak adalah Inari MJ12 cuti, hantu semua pergi holiday kata. Mulut suami akak celepah. Dia pergi cakap Inari holiday pasal New Year Eve. Hantu semua pergi holiday. Casey pun tak tahu ada ke tidak kata dia. Dia cakap alam. Dia cakap macam kita ketawa lah. Lepas tu akak ketawa lah. Sekali bila akak balik rumah macam biasa, bapak akak duduk kat hall tengah isap rokok. So bapak akak punya duduk ni, ni akak nak cakap lah, pintu rumah akak. Then kursi tu, bapak akak duduk kursi tu betul-betul kat depan pintu masuk tu lah, dekat gate tu lah, dekat gate tu lah, dalam 1 meter dekat gate tu bapak akak duduk situ. So masa kita masuk tu, bapak akak cakap dah nak dekat pukul 12 baru sampai rumah. Kau tu tengah darah manis. Bapak akak bising lah, bebel lah. Akak cakap tak lah, beli barang lah, last minute barang hantaran gini semua. Okay, bapak akak cakap dengan bakal suami lah, dah kau tak payah balik, tidur sini sudah, dah kau berapa? Bapak cakap itu. Pasal suami akak tak riding lah, tak ada ride, tak ada lesen nak balik, tak ada lesen kereta, tak ada lesen motor. So dia balik mesti naik taksi kan. So bapak akak kata tak apa, pasal besok holiday. Bapak cakap tak apa, besok holiday, tidur sini temankan cik. Bapak cakap itu. Pasal suami akak ni anak yatim piatu, bapak dah tak ada. So ada rumah sendirilah. So bapak akak cakap lah, tidur sini sudah. Suami akak cakap okey lah, tidur situ. Jadi masa time tu kita dah letak barang-barang ni, akak tengah baru sampai rumah dalam 10 minit lah. Jadi akak pergi ke dapur tu bikinkan suami akak air lah. Jadi suami akak ni, bakal suami masa tu dia duduk dekat hall dengan bapak akak. Tapi bapak akak yang betul depan pintu. Yang suami akak ni dia duduk dekat tempat. Pasal rumah akak dulu rumah 4 bilik tau. Jadi besar lah, rumah hall tu besar. Jadi suami akak ni duduk dekat dengan TV. Bapak akak dalam hall yang sebelah sana. So masa time tu akak kat dapur, tiba-tiba bapak akak daripada tepi pintu ni dia macam, akak tak tahulah macam mana yang dia ternampak ke apa. Tiba-tiba bapak akak cakap, ni kawan kau kat tepi ni kenapa? Bapak cakap itu. Kawan kau ni kenapa? Bapak cakap sekali. Akak kat dapur macam blur tau. Apa yang kenapa kawan aku Dia masa aku boleh kawan akak macam jadi akak macam tu daripada pintu dapur tu akak jenguk keluar. Pasal daripada pintu dapur akak ni, pintu dapur akak kat tepi corner. Jadi daripada akak berdiri dekat pintu dapur tu boleh nampak angle tu boleh nampak pintu luar dengan nampak bapak akak tau. Jadi akak macam pasal akak tak perasan benda tu, actually bapak akak yang nampak. Bapak kata kalau akak jenguk daripada pintu dapur, akak cakap siapa pak? Bapak berbual dengan siapa? Ni kawan kau ni kat tepi. Bapak cakap itu. Sekali akak cakap mana ada kawan, tadi kita balik kita 2 orang, nanti mana ada kawan ni, kata gitu. Bapak kata tu kawan kau tu sibuk kat luar. Bapak cakap itu. Sekali bila akak tengok dekat luar,
benda tu rupanya dia berdiri kat luar dengan rambut dia panjang ke bawah. Sekali benda tu ikut kita rupanya. Pasal akak cakap apa tahu, pasal agaknya dia dengar suami akak cakap apa hantu pergi holiday. Dia betul-betul ikut depan pintu. Tu kali akak terus marah suami akak tahu. Akak cakap, itulah mulut kau celupa kan, akak cakap. Dia tekan tu dia dah ikut kau kat tepi pintu, akak cakap itu. Tapi suami akak ni macam blur tau. Dia tengok kita anak beranak ni macam dia blur. Apa ni? Dia macam apa ni? Muka dia macam kata orang muka lost tau. Okay, suami akak kata, apa? Siapa? Mana? Siapa yang kat depan pintu? Kata suami akak cakap. Pasal akak tahu dia tak nampak. Jadi, kata, tak apa. Pergi tutup pintu. Akak cakap gitu dengan suami akak. Abang pergi tutup pintu. Sekali suami akak pergilah depan pintu. Sekali bila depan pintu, lagi satu kali mulut dia celupa. Dia boleh cakap apa? Cik, kenapa tiba-tiba bulu rumah saya berdiri? Dia cakap gitu. Aku kata, ya Allah. Dia pergi tegur lah pula. Tak, masa tu dia nampak tak? Dia tak nampak. Suami akak tak nampak. Tapi dia rasa. So akak kata, ya Allah. Aku suruh tutup pintu yang mulut kau terlupa. Pergi cakap tu kenapa? Kata itu. Sekali dia. Apa benda ni sebenarnya? Aku cakap, dah miskin. Jangan tanya. Pergi tutup pintu je. Okay, dia dah tutup pintu. Dia duduk balik dekat kursi tadi. Kali bila dia duduk tu, akak datang kasih air. Kalau akak cakap, tadi tak nampak kat tepi pintu. Tak nampak apa benda ni. Dia macam suara dia dah tone down sikit tau. Kali dia kata, apa benda ni? Tahu tak, tadi masa awak tutup pintu, benda tu mengamuk kat depan muka awak tau. Terus, apa benda ni? Kata dia. Dia tak tahu pasal dia tak nampak. Dia cakap, kau nak tahu apa benda kan? Kakak. Aku cakap itu kakak je. Aku cuma cakap ada. Kakak pun gitu. Sekali dia terus, wish, kata dia. Dia betul. Tadilah mulut kau celupa. Kau pergi cakap hantu pergi holiday kan? Ni kan depan pintu rumah. Aku cakap itu. Dia nak holiday sama-sama. Itulah aku cakap, dia nak holiday dengan kau. Nasib baik kau tak balik, kata itu. Sekali dia tutup, alamak. Dia kata gitu. Okay, bapak kata, dah tak apa, jangan kacau. Asalkan kau tak kacau dia, asalkan kau tak tak panggil dia masuk, dia ada kat luar. Macam itu. Kali aku cakap, Pak, halau lah Pak. Bapak pergi halau. Bapak. Habis tu bapak kat pasal pintu rumah dah tutup. Dengar tau, ada kerik-kerik kat pintu tu. Dia macam kat pintu tu. Kali bapak akak berdiri dekat pintu tu, bapak akak pegang pintu dengan tangan dia, dengan tangan kanan. Tu bapak akak cakap, bapak akak baca ayat kursi. Bapak akak cakap apa? Pergi, kau jangan kacau rumah aku. Anak aku tak panggil kau jangan datang sini. Bapak akak cakap itu. Pergi, jalan. Bapak cakap itu. Tu bapak akak baca ayat kursi, baca 3 kul, dengan Al-Fatihah gitu kan. Bapak akak buka pintu tengok dah tak ada benda ni. Lepas tu kita dua kena marah lah. Bapak akak cakap, kan aku dah cakap, korang tengah darah manis, jangan pandai-pandai merayat gini malam aku pernah balik. Biasalah orang tua ni kan. Akak dengan suami masuk kanan kau sendiri lah. Itulah kisahnya masa akak nak nikah. Masa time tu lah 10 tahun dulu. Kira masa yang husband akak ni dia tutup pintu, akak nampak sebenarnya dia kat depan husband akak ni? Nampak, akak nampak. Tapi memang dia tak nampak. Memang betul-betul depan. Suami akak tak nampak. Tapi dia rasa benda tu macam dia rasa benda, macam dia rasa macam suami akak kata macam dia rasa angin tu macam mengembus kat muka dia sejuk gitu. Yang bulu rumah dia semua berdiri kata dia. Okey. Tapi ada betul jugalah nasihat orang tua kan. So jangan keluar nak 2-3 hari tu nak nikah tu, janganlah keluar dah manis. Tengok ni kisahnya. Lagi seminggu masa time tu, ya Allah. Itu masa time nak nikah. Yang lagi satu, yang ni akak kena masa time ni akak lagi tengah badan 2. Masa time ni badan 2 anak pertama pula tu. Masa tu kan kata orang kalau anak pertama ni kan darah manis. Okey, ni cerita bukan akak keluar rumah. Akak tak keluar rumah pun masa akak baru-baru badan 2. Akak tak keluar rumah pun akak tak keluar rumah pasal akak masa lepas kahwin tu akak macam bila dah dapat tu badan 2 akak jadi housewife. So akak duduk rumah, tak keluar pergi kerja, tak pergi mana, akak kat rumah je. So masa time tu akak dah pindah lah. Akak dah tak duduk dengan my parents. So masa time tu akak dah duduk rumah sendiri. Pasal seperti akak cakap, my husband ada rumah sendiri kan. So I duduk rumah my husband lah masa tu. Jadi masa tu my brother-in-law, my husband punya adik duduk dengan kita.
dia pun dah nikah lah. Dia ada anak 2, tapi anak dia tu dia letak di rumah mak mertua dia. Jadi dia dengan isteri duduk dengan akak, macam menumpang lah, sementara dia dapat rumah sendiri. Jadi hari tu my husband baru balik kerja. Then my brother-in-law kerja lah. Pasal tu baru-baru ada Grab kan. Jadi my brother-in-law bawa Grab. So my biras ni, my bekas biras lah, pasal my brother-in-law dah cerai dengan bekas bini dia tu. So my bekas biras ni, dia kerja hotel. Tapi dia bukan hotel yang front office, bukan. Dia hotel kata orang F&B punya hotel. Jadi dia selalu dia tak ada shift malam, dia petang dengan pagi je. So hari tu dia kerja pagi. So kalau dia kerja pagi, dia pukul 7 lebih 8 dia sampai rumah. So masa time hari tu my husband lagi tengah, sementara tunggu maghrib tu, husband akak macam baring lah, macam just kata orang macam santai-santai baring kat dalam bilik. Pasal akak duduk kat luar ni, sebab akak duduk luar tengok TV. Jadi husband akak dekat dalam bilik lah, sementara nak tunggu maghrib kan. So before that, sebelum tu my biras akak ni, dia ada message. Dia cakap lah, Kak, nanti dalam pukul 7 lebih gitu, sebelum maghrib lah, dalam pukul 6 lebih ke 7 lebih gitu, kakak tolong standby depan pintu sebab lupa nak bawa kunci, kata dia. Jadi akak kata okey, pukul berapa sampai? Akak cakap, dia kata dalam around that time lah, dalam 6.50, dalam 7.30 gitu. Pasal dia tak tahulah pasal dia naik bas kan, jadi dia tak boleh agak dia punya timing berapa lah. So akak cakap okey, nanti dah nak sampai, telefon akak bukakan pintu. Sekali hari tu I think dalam hari, masa tu hari Jumaat lah, Friday evening, suami akak dah relax kan, akak lagi tengok TV. Sekali tiba-tiba dengar tau, dalam pukul 6, masa time tu nak dekat maghrib juga, lagi 10 minit maghrib. Jadi akak dengar ada orang ketuk pintu. Jadi akak ingatkan bila akak dah balik. Sekali akak cakap, cepat pula dia balik, akak cakap itu. Sekali akak kata, bila akak macam cakap, akak macam nak buka pintu ni, akak cakap, masa akak buka pintu ni, akak sambil macam bebel lah, akak cakap, tadi kata dalam pukul 7.30, dalam 7.30 ni baru pukul 6.50, kenapa kau tak telefon apa semua kan? Aku belum lagi standby apa lah, akak cakap. Sekarang bila akak buka pintu, ada satu makcik ni tau. Makcik macam kata orang macam opah, pakai baju opah. Dia pakai baju opah dengan kain batik. Jadi rambut dia makcik ni memang macam opah gitulah, macam opah-opah cerita Melayu gitu. Jadi ni makcik ni rambut dia putih tau, rambut dia putih lah. Habis lepas tu dia ikat macam ban tinggi tau. Dia ikat, boleh imagine lah makcik macam mana. Jadi dia punya ban tu tinggi, habis pakai baju opah dengan kain batik. Jadi korang boleh imagine lah macam mana. So kat pintu ternampak makcik ni. Sekali akak tanya, dalam mata kak, makcik ni nak cari siapa? Sekali akak tanya, ya cik, nak cari siapa? Sekali dia tanya, nak cari, dia cakap lah nama orang tu, akak tak ingat nama siapa lah, nama kakak tu lah. Akak tak ingat nama kakak tu. Kata, ni rumah ini tanya gitu. Okey lah, tak cakap taruh nama makcik tu Tima lah. Akak pun lupa nama makcik tu. Akak cakap taruh makcik Tima. Ni rumah Tima tanya gitu. Sekali akak cakap, maaf cik, salah rumah. Ni bukan rumah Tima. Tak ada orang nama Tima sini. Akak cakap. Sekali dia kata minta maaf ingatkan rumah Tima, kata dia. Sekali kata tak apa, akak cakap tu. Sekali lepas tu akak pun jangan marah cik saya tutup pintu dulu sebab dah nak maghrib, akak cakap itu. Sekali masa akak dah nak tutup tu, dia tahan pintu akak tau. Dia tahan pintu akak. Sekali akak kata, dia tahan dengan tangan dia tu. Tangan dia tu dia tahankan pintu akak. Jadi akak kata, ya cik, nak bila saya bantulah, akak cakap itu. Sekali dia tengok akak, and the thing is, akak masa yang baru badan tu tak ada orang pun tahu akak tengah mengandung. Tak ada orang pun yang tahu melainkan suami akak dengan biras akak. Masa tu akak baru dalam 6-7 minggu. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu akak tengah badan 2. Makcik ni tiba-tiba dia tahan pintu ni, dia cakap, kau lagi ngandung dia tanya gitu.
Sekali akak macam astaghfirullahalazim, dalam hati astaghfirullahalazim. Macam mana makcik ni tahu aku tengah badan dua ya aku. Sekali akak tu macam akak tu terdiam tau. Kalau akak tu minta maaf cik saya nak tutup pintu dah nak maghrib macam itu. Sekali lepas tu bila akak dah nak tutup lagi sekali, dia masih tempat tangan dia ni masih bertahan. Sekali dia kata, kau mengandung kan? Nanti malam aku datang rumah kau kata dia. Rumah aku sendiri macam tu. Dia cakap gitu. Betul. Aku perlu bodoh dengan cerita ni. Kan? Astaghfirullahaladzim, akak punya bulu ni betul ni bulu rumah akak berdiri cerita. Akak ingat balik, ya Allah. Akak tu astaghfirullahaladzim, dia punya muka tu dia. Akak betul kan muka dia tu akak boleh macam masih boleh terbayang tu muka dia macam dia punya muka dengan mata terbeliak dengan dia punya senyum dia macam melirik gitu. Macam mana aku datang gitu. Allahu Akbar tu akak tu tutup pintu akak slam dia tu. Akak tu menjerit panggil suami akak. Macam suami akak ni macam dia lagi macam suami akak tengah macam terlelap, dia terlelap dalam bilik. Jadi bila dia terdengar akak terpekik tu, kenapa dah ada bangun? Kenapa? Dia ingatkan akak jatuh. Kenapa? Akak dekat belakang pintu tu, akak dah duduk, macam ambil sofa akak tu, betul-betul dekat tepi pintu tau. Jadi akak masa dah terduduk dekat sofa tu, dah menggigil lah akak masa tu. Sekali suami akak, kenapa ni? Kat luar ada makcik. Dia kata, siapa? Ada makcik. Sekali suami akak buka pintu tau. Buka pintu tengok, tak ada orang. Kali kata suami akak, siapa ni makcik mana ni? Sekali kau cakap, dia kat describekan dia makcik tu macam mana, orang dia rambut putih gini apa semua. Sekali suami akak boleh cakap balik apa, makcik tu, awak ni dia betul makcik tu? Kau cakap betul makcik tu macam gitu, baju opah, kain batik dengan rambut putih betul, macam macam rambut tongkek dia macam big bun gitu. Kak cakap ada macam sanggul kat rambut. Kak kata suami kata, astaghfirullahalazim, awak betul ke tu makcik tu? Aku cakap betul. Kalau macam dia tengok muka Kak macam dah lain macam kan. Kali okey tak apa mana tutup sekali suami Kak tutup pintu, tutup tingkap semua lah, pasal dah lagi pun memang dah nak maghrib tu. Sekali tak lama lepas tu my biras akak balik. Sekali my husband tanya my biras lah, kata, tadi kau balik ada nampak siapa-siapa tak kat luar? Kata biras akak, tak ada, kenapa Sekali suami akak ceritakan dengan biras akak lah. Sekali biras akak pun macam terperanjat. Kak, kau biar betul makcik tu? Betul, sumpah nama Allah. Pasal akak memang baru duduk situ tau. Masa akak tu akak kan baru kahwin kan. Akak baru dalam sebulan duduk situ tau. So obviously I did not know who's that person. Akak tak tahu siapa makcik tu. Biasa macam suami akak macam terperanjat. Macam mana akak boleh kenal makcik tu? Pasal akak baru duduk situ baru sebulan. Kira macam a new resident lah. Pasal kalau my husband dengan my biras memang dah lama kat situ kan. So jadi my biras ni tanya, Kak betul ke Kak? Betul. Sekali akak tu okey tak apa. My husband tak bilang Sekali dah lama kan. Sekali malam tu nak tidur, akak takut tau, macam takut gini. Betul lah malam dia memang datang. Bukan ketuk pintu dia ketuk tingkap bilik akak. Tapi tingkap bilik bukan tingkap bilik koridor macam rumah lama macam bukan rumah lama akak yang koridor punya rumah, bukan Ni tingkap bilik akak bangsa buka tingkap belakang terus jatuh ke bawah tau. Macam mana makcik tu boleh ketuk tingkap? Aduh. Itu sekarang masalah dia. Dia ketuk tingkap bilik akak bukan pakai tangan dia ketuk pakai kepala. Dia ketuk. Betul. Masa time tu pula masa time tu akak punya tingkap akak belum pasang langsir. Pasal rumah akak yang itu tu bangsa tingkap dia memang tingkap bukan see-through punya tau. Dia bukan macam see-through, dia macam bukan opek. Dia kata orang yang cermin yang bangsa kata orang macam gelas ni pintu ni, tapi dia macam kata orang dia macam frosted ke apa gitulah. Macam kita nampak bayang orang gitu tapi tak nampak muka, tak nampak apa. Gitu. Makcik tu ketuk pakai kepala dia. Allahu Rabbi. Dia ketuk pakai kepala, lepas tu aku tadi cakap aku nak datang kan. Ni aku datang, bukalah pintu, kata dia. Astaghfirullahaladzim. Masa akak nampak tu suami akak sekali ada ke apa? Ada, suami akak ada tapi dia dah Alamak. Time macam ni dia tidur kenapa Kak?
Aduh. Aduh. Itulah dia. Sekali akak tu cubit tau. Akak panggil dia tak bangun. Aku cubit dia punya badan dia tu, aku cubit dekat perut dia. Member bangun. Dia bangun tau sekali tu. Apa sebab ni cubit orang kata dia. Sekali bila dia macam dia terdengar bunyi duk kat tingkap tu kan. Apa tu? Kata dia. Lagi dia pergi tegur. Kata mulut kau ni aku tak tahu nak cakap apalah. My husband masa tu bila dia dah cakap gitu kan, dia dah terdengar bunyi duk itu. Sekali dia teringat tau, my husband teringat. My husband, tak makcik tak, kata dia. Kali dia kata, jangan buka pintu. Aku kata, kenapa kau punya bodoh pergi tegur? Dia bukan kat pintu bodoh, dia dekat tingkap. Alamak. Kau dah kena bodoh. Aduh. Alamak Kasim. Sekali kata Sonia kak, iya ke? Sekali kata, sekali kata Sonia kak, okey dah, jangan tengok. Mari kita pergi tempat lain. Sekali Sonia kak kata, okey pergi masuk bilik sebelah. Awak pergi masuk bilik sebelah. Sekali pergi tidur bilik my sister-in-law lah. Nasib baik my brother-in-law tak ada masa tu. My brother-in-law kan bawa Grab kan, cakap kan. So my sister-in-law je. So masa keluar, my sister-in-law pun dengar tau ada orang ketuk pintu. Kan ketuk duk. Tapi dia tak tahulah dia ini kan. Sekali bila dia keluar, kak, kau dengar tak? Terus cakap, pakcik tu datang dekat tingkap dalam bilik aku. Kali my sister-in-law, astaghfirullahaladzim. Tak apa kau tidur bilik aku. Biar abang seorang kat situ. Sekali pula, my husband ni penakut. Dalam banyak-banyak time gini lah, lelaki aku memang penakut kan. Sorry lah My husband memang kata orang dia tak apa lah. Dia macam bukan tak apa lah, dia macam segan lah, kata orang segan. Jadi my husband kata okey tak apa, awak tidur bilik dia, abang tidur kat luar. So my husband tidur kat hall lah. My sister-in-law, my biras ni dengan I kat dalam bilik. So bilik itu kita tak tidur. The whole night lah duk dekat tingkap bilik. I can hear lah macam dalam masa terngiang-ngiang lah dia cakap aku nak datang. Tapi yang akak heran tu, macam mana dia beritahu akak mengandung? Pasal akak belum bilang orang tu. And I just got to know the day 2 days before that. Yang akak baru 7 weeks. Itulah misterius dia. Sekali dah berapa lama gitu kan, dah akak dah dalam masa lepas akak dah melahirkan tu, baru akak dapat tahu rupanya makcik tu dah meninggal. Barang yang dia simpan tu sebenarnya datang. Makcik tu rupanya ada simpan macam kata orang langsui. Langsui ke pelesit tak tahu. Itulah dia. Tak tahu, makcik tu memang dah tak ada lah, orang tu dah meninggal. Tapi bendanya tu dah tak bertuan. Jadi dia macam menyamar dari tuan dia lah gitu. Maksudnya makcik tu duduk sekitar bangunan tu lah? Betul. Sekitar rumah akak dekat Clementi. Area Clementi. Ni satu cerita yang aku rasa lah, banyak cerita kan, ni yang paling berjaya buat aku terkejut. Dia macam, dia tak ada jump scare tau, tapi aku macam aku dengar Memang tu jump scare. gila tu. Memang aku rasa pengalaman akak ni memang luar biasa lah, luar biasa daripada yang lain kan. Lebih kurang sama juga macam kalau akak tengok episod Kak Jem kan, Kak Jem sendiri pun ada yang masa dia berbadan 2 tu pun, benda tu tahu yang dia berbadan 2. Sama macam akak betul. begitu. Itu yang Kak Jem tu orang Bunian kan, kata salah. Itu yang ni memang berjaya lah, memang cerita yang berjaya buat aku terkejut lah. Memang serius aku cakap. Terus tak tahu lah, rasa macam panas lah. Goosebump lah, memang goosebump lah. Okay guys, korang dah dengar kisah Kak Fah yang aku rasa yang ending ni memang cantik lah tu kat situ. epic lah. Memang inilah dia cerita dia. Inilah dia. Time yang aku tak boleh tu show dia time dia bising tu. Allah Akbar. Tak ada, aku rasa lah patutnya masa dia tahan pintu tu, Kak Fah tarik je, bagi tangan dia tersepit. Aku gerak. Kalau tersepit tangan dia sini ni. Kurang ni adalah bunyi side sikit kan tahan pintu. Macam tu lah. Tapi itulah kan. Aku ingat benda tu dalam filem jadi tau. Itulah. Sekali dia lah dia boleh tegur saya bisik. Aduh, pak bisik tu aku dah down habis tu. Aku dah macam tak boleh gua ni. Cerita ni memang seram gila lah. Satu pengalaman yang lain lah kan pada orang lain kan. Tapi apa pun, thank you Kak Fah kan, sebab sudi tengok channel kami, sudi nak kongsi cerita dengan kami kan. Tak sangka sampai Singapura cerita kita ni kan, sampai santai chill ni kan. Alhamdulillah jugalah. Maksudnya channel kami ni
that orang Singapura pun tengok juga. Tengok. Kami pun terkejut juga. Dia sudi berkongsi cerita. Dari Singapura call bukannya dari Malaysia. Kita tak tahu kalau ada part 3 base. Kan? Part 3. Kalau korang nak, boleh komen kat bawah. Komen. Kita tengok macam mana. Dapat sambutan, kita Kita pujuk terus. Kak Fah untuk cerita part 3. Rasanya ada ni, rasanya ada. Ada ke Kak Fah? Ada. Nampak. Kita bagi sikit ni, Ada. Kita hint sikit je. Okey Kak Fah, saya ucap terima kasih sudi untuk bercerita kisah seram dekat Santai Chill. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau anda ada cerita kisah seram, boleh DM di IG, FB dan email kami, okey? Ya. So, sampai di sini saja part 2 Kak Fah. Jumpa lagi. Bye-bye.